Okey, insyaAllah, bismillah. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung lagi pada sesi malam ni. Dan kita sudah ke sesi yang ketujuh, insyaAllah. So malam ni kita di satu surah yang salah satu surah favourite kebanyakan orang lah kot. Antara surah pendek yang favourite untuk dibaca. Dan sebenarnya surah ni pun antara surah yang ada galakan-galakan yang banyak untuk dibaca. So insyaAllah kita akan tadarus surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah, dialah, kalau sini ada penafsiran, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Wallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak, ia tidak pula diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Sadaqallahul azim. Okey, dalam surah ni agak interesting sebab ada beberapa perkataan yang mungkin penafsiran dia tu boleh jadi panjang lah. Perkataan asal dia pendek je. Contohnya ayat 2 ni kan, Allahus samad, dua perkataan saja sebenarnya bahasa Arabnya. Tapi kalau kita tengok contoh-contoh terjemahan bahasa Melayu, kadang-kadang dia jadi panjang. Sebab perkataan as-samad tu tak ada satu perkataan yang boleh ganti dalam bahasa lain kan? So dia jadi terpaksa jadi satu ayat untuk elaborate. So kat sini dia sebut as-samad tu tumpuan makhluk yang memohon. Kalau lagi panjang tu sebenarnya Allah tak perlukan sesiapa dan semua makhluk perlukan Allah, macam itulah dia punya makhluk masuk. Lam yalid wa lam yulad, straightforward nak di-translate, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. So dalam surah ni, surah yang pendek insya-Allah, hanya 4 ayat. Cumanya antara surah yang terpenting lah dalam konteks bila kata-kata dalam konteks akidah, dalam konteks akidah tauhid lah basically, dalam konteks akidah tauhid. Now, satu soalan yang kadang-kadang orang akan tanya ialah, dari mana datangnya nama surah ni? Pernah dengar? Sebab surah yang kita dah cover sebelum ni, be it kalau wahyu pertama surah Al-Alaq, kemudian surah An-Nas, surah Al-Falaq, semuanya word dari dalam surah tu sendiri kan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ada 'alaq kat situ. Qul a'udzu birabbin nas, ada an-nas kat situ. Qul a'udzu birabbil falaq, ada falaq kat situ. Tapi dalam surah ni adalah satu surah yang perkataan Al-Ikhlas tu ada. So pernah dengar apa kaitan tak nama surah tu? Kenapa nama dia gitu? Ada pernah dengar apa-apa? Memang tak pernah. Kalau agak-agak boleh dapat kaitan ke memang tak nampak kaitan? Tak pasti. Tak pasti. Now, okay, dalam konteks ini dia quite interesting. Okay, perkataan Al-Ikhlas, okay, tak tertulis pula kat sini, tapi perkataan ada tak tulis kat mana-mana Al-Ikhlas tak apa. Perkataan Al-Ikhlas, kita bagi kat sini. Perkataan Al-Ikhlas, kalau kita translate kita akan jadi apa? Kalau normal kita translate bahasa Melayu, ikhlas. Sebab bahasa Melayu kita ambil ikhlas, tapi word lain lah. Kalau kita guna balik word tu itulah dia. Tapi maksudnya agaknya apa yang normally kita kata, kalau ikhlas kita translate dalam perkataan lain bahasa Melayu tanpa guna balik. Sebab kita main bahasa Melayu ni memang kita banyak ambil direct bahasa Arab kan, especially yang konsep-konsep Islam lah. Takwa juga, iman, ikhlas kan. Tapi kalau word lain, description, ada boleh yang biasa dengar. Kita buat tanpa meminta balasan, tanpa mengharapkan balasan. Kita buat something tanpa mengharap balasan. Itu maksudnya niat lah kan, niat yang ikhlas. Okay. So dekat situ quite interesting sebab bila kita bercakap pasal niat tu satu hal. So dekat sini word ikhlas. Okay, pernah dengar tak orang kata macam, kalau apa yang biasa kita dengar pernah dengar tak kalau makan kata tu orang kata khalas. Pernah dengar orang ke tak pernah dengar orang macam tu? Pernah. Dia maksud apa ke tu? Cepat. Bukan.
Khalas. Siap kan? Khalas. Dia mau kepada dah macam habis habis. Okay. Now, dalam konteks kalau dalam konteks bahasa Arab khalasat dia memang dari segi penggunaan contohnya apa khalastuhu ataupun apa macam kita perah sampai habis dan sebagainya. So bila kita kata niat yang ikhlas tu maksudnya sebab tu kalau kita translate contohnya ikhlas lillahi ta'ala tu buat semata-mata kerana Allah semata-mata, maknanya ikhlas tu dia ada unsur semata-mata semata-mata ikhlas semata-mata kerana Allah ataupun kerana Allah semata-mata. Sebab kalau kita kata lillahi ta'ala kerana Allah lah, tapi kalau kita kata ikhlas tu dia semata-mata, maknanya tanpa ada yang lain langsung macam tu Now, tetapi satu benda yang quite interesting dalam bahasa kita ni, sebab ikhlas tu kita hanya biasa guna dalam konteks niat, hence sebab tu jadi macam kita translate tadi. Tapi dalam surah ni sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas tu dalam konteks akidah. Boleh faham ke? So kalau orang kata okay, contohnya konsep ketuhanan yang dah wujud konsep ketuhanan dah wujud ni, kalau tahu ni apa Greek ada Zeus, ada Poseidon apa semua ni kan. Kalau pernah dengar lah konsep-konsep ni. So bila kita kata, ataupun kalau ini just nak bagi contoh lah sebab tak tahu nak letak gambar lain tapi dalam konteks masyarakat Arab Quraisy dulu pun ada kesyirikannya. So konsep ketuhanan tu dah bercampur aduk, dah contaminated dah orang kata apa, dah kotor So bila kita kata ikhlas tu maksudnya benda tu dibuang So dalam konteks tu nak kata apa orang kata ikhlas, kalau kita kata lawan kepada ikhlas dalam konteks niat ialah riak, betul tak? Maknanya sebab kalau kita ikhlas semata-mata kerana Allah, contohnya kita solat kan semata-mata kerana Allah, tapi riak tu ialah kita nak orang nampak. Kalau dari segi perkataan riak tu daripada ro'a tu kita macam nak orang nampak yang kita buat tu, maknanya bukan kerana Allah lah. So riak. So ikhlas niat lawannya riak, tapi kalau ikhlas akidah lawannya syirik. Faham ke kalau macam tu? Ke confused? Maknanya kalau dari segi niat kita tu, kalau kita kata niat kita ikhlas pure, maksudnya tak ada niat untuk benda lain, memang niat tu pure untuk Allah. So ikhlas lawannya riak tu memang kita nak manusia tengok, kita nak tunjuk ke orang apa semua tu, maknanya ada niat lain lah. Kalau akidah tu ikhlas, maknanya semata-mata keyakinan kepada Allah SWT saja, dan Allah tu konsepnya pure. Dan kalau lawan dia syirik tu maksudnya Allah ni ada dibantu oleh macam tu lah, maknanya ada kuasa-kuasa Allah tu dipecah-pecahkan ke, ataupun Allah ni ada anak. Sebab tu yang dalam surah tu menekankan unsur-unsur yang sepatutnya dibuang lah untuk mengikhlaskan akidah. Boleh faham So bila kita balik kepada ayat-ayat tadi ni, Qul huwallahu ahad. So kalau Allah yang orang menggambarkan Allah tu bukan ahad, tu tak ikhlas tu, dia kena ikhlas balik. Dan Allah samad, maknanya Allah tak memerlukan siapa-siapa pun, malah semua yang memerlukan Allah. So kalau ada orang bertanggapan bahawa Allah masih memerlukan contohnya Allah memerlukan malaikat untuk buat kerja dia, kalau tak dia tak boleh buat tu. Contoh na'udzubillah, kita tak pernah pegang macam tu. Tapi kalau ada orang yang jadi syirik macam tu, tu dia perlu disucikan lah akidah dia kan? Diikhlaskan kalau kita kata gitu. Lam yalid wa lam yulad. So kalau yang kata macam Allah ni diperanakkan ataupun dia ada anak dan sebagainya, kalau orang Kristian tu dia kata Jesus tu anak son of God kan. Kalau orang Quraisy tu dia kata malaikat tu anak perempuan Tuhan, anak perempuan Allah. So itu semua benda-benda syirik lah. Walam yakullahu kufuwan ahad, kalau ada yang sama yang sekufu lah, kalau kita kata kufu ni kan, sekufu. So itulah bila kita cakap ikhlas dalam konteks ini, ikhlas dalam konteks akidah. Sebelum ni pernah dengar tak orang hurai benda ni? Kan ni first time dengar tu ke nama surah ikhlas tu? First time lah. First time. Tu yang interesting tu. Anyway, dalam konteks ni just diletakkan slide ni sebab apa tau? Mungkin surah ni dalam kita ni susah sikit nak appreciate surah ni, sebab mungkin reality zaman kita ujiannya agak berbeza dengan ketika tu. Ketika tu
konsep-konsep ketuhanan dia dah merapu dalam konteks. Kalau Quraisy ni ada Allah tu ada anak lah. Kalau yang macamnya gambar ni Zeus apa semua ni, maksudnya ataupun kalau orang Cina kot, mungkin dia rasa macam setiap benda ni ada Tuhan dia. Macam ada Tuhan yang kawal ni, ada Tuhan yang kawal ni, ada Tuhan yang kawal ni kan. Contohnya lah. Ataupun Hindu tu dah macam-macam lah jenis Tuhan dia tu. So dia disucikan balik Tapi of course zaman kita diserang oleh satu sisi yang amat berbeza lah, dalam konteks langsung orang tak percaya Tuhan. Hence dia bukan isu syirik dah, dia isu macam acknowledging Tuhan. Ni kat UK punya poster kalau pernah dengar orang kata ni macam alah mana ada pun, so enjoy je lah kan. So maknanya mana ada Tuhan so kalau mati pun tak ada apa-apa. So itu cabaran dunia sekarang lah yang menyebabkan mungkin kupasan surah Al-Ikhlas ni dalam konteks realiti kita tu kadang-kadang dia agak kurang zaman sekarang ni. Wallahualam, tu just nak cakap kenapa surah ni kupasan itu kurang Okay, balik ke sini adalah satu perkataan yang nak tanya, kalau pernah dengar lah, kalau pernah dengar orang kupas perkataan ahad ni. Apa maksud ahad? Kalau ada pernah dengar orang kata apa maksud ahad? Dan Esa tu apa beza dengan satu? Ada penerangan dah, saya tak ingat dah. Okay. So okay, ada orang kata ahad ni hanya digunakan untuk Allah. Betul ke? Pernah dengar macam tu tak? Macam mana? Rasa betul tak? Rasa logik tak? Macam perkataan ahad ni hanya digunakan untuk Allah. Betul saya rasa. Okay. Dalam surah ni perasan tak ada ahad tu sekali lagi digunakan? Ada. Ada yang hujung tu kan? Okay. So yang hujung ni, kalau kita kata ahad tu Esa, kalau kita tengok terjemahan yang hujung, ada tak dia cakap Esa? Tak ada. Tak ada. So ahad kat sini apa pula? Ni kalau nak buka terjemahan, kalau tak ingat boleh tengok dan kalau hafal boleh ni lah. Maknanya ahad kat sini apa? Tu yang satu benda menarik. Kalau tengok terjemahan dia, agak-agak ahad kat sini apa? Soalan yang tak pernah ditanya sebelum ni. Tapi sebelum ni perasan tak ahad ni ada 2 kali? Perasan? Tapi kita sebab kita tanya ahad ni kan, yang kita cakap Esa tu biasanya kita terbayang kat sini kan. So kat sini apa dia? Sebab kalau kita kata ahad tu Esa, dua-dua lah kena Esa tak? Tapi kat sini dia tak ada tulis Esa kan. So macam mana? Now, perkataan ahad ni, perkataan ahad ni perkataan yang dah sedia ada dalam penggunaan bahasa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lagi. Cumanya penggunaan dia dekat sini yang pertama ni adalah penggunaan yang pelik pada orang Arab ketika tu. Yang penggunaan yang kedua ni adalah penggunaan normal. Faham ke kalau macam tu? Now, dia apa beza ahad dengan wahid dalam konteks bahasa Arab Kalau kat sini, dalam bahasa yang dalam terjemahan yang ayat keempat dia tulis apa? Ayat keempat, dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Dan tidak, walam ni dan tidak kan? Tidak. Yakul lahu apa? Serupa yang kufu ni kan, serupa tu sekufu lah. Yakul lahunya maknanya tak ada yang serupa baginya. Lahu tu, hu dia balik kepada Allah Allah. Maknanya tiada yang tiada, kalau kita tengok flow sini, sebab dia flow bahasa Melayu bahasa Arab dia terbalik kan. Tapi tiada yang bagi Allah sekufu. Agaknya ahad ni apa? Dengannya. Dengannya lahu. Lahu dengannya. Ahad ni agaknya apa? Kalau kita baca macam tu tak ada. Tidak ada. Kalau susunan kita lah, tak ada yang sekufu dengannya satu pun. Faham ke macam tu? Tak ada yang sekufu dengan Allah satu pun. So penggunaan ahad dalam bahasa Arab yang biasa, dia dalam konteks tu. Dalam konteks kalau macam tak ada seorang pun kat rumah, macam tu lah.
So kalau kita kata kat rumah ada berapa orang? Kalau saya cakap ni, tak ada seorang pun kat rumah. So kat rumah ada berapa orang? Tak ada. Kosong kan? Tak ada kan? Kosong. So ahad kat situ dia biasanya hanya digunakan dalam konteks tu. Dia bukan wahid. Wahid tu ada seorang. Tapi ni dia kata tak ada seorang pun. Ahad So dia bila tiba-tiba Al-Quran guna ayatnya ni, dia jadi pelik sebab ahad ni hanya digunakan macam dia bukan seorang tapi tak ada seorang, faham ke penggunaan yang negatif tu. Tak ada satu pun. Tak ada satu pun macam tu kan. So bila tiba-tiba ayat tu keluar, qul huwallahu ahad. Sebab tu dia jadi macam orang tahu ni bukan manusia yang tulis sebab dia macam kenapa macam tu lah. Dan dia jadi sebab tu dia jadi satu yang tiada dua lah. Sebab so kalau wahid ada isnan ni salasa tu. Tapi macam tak ada satu pun, tak ada orang kata tak ada dua pun. Mana ada dia apa tak masuk apa maksud tak ada dua pun. Tak ada satu pun macam kosong lah. Macam langsung tak ada langsung tak ada. Satu pun tak ada So dekat situ quite interesting dalam konteks. So dia jadi dalam bahasa Malaysia kenapa datang Esa tu sebab kita nak bezakan tu. Tapi dari segi bahasa tak adalah. Dalam bahasa Arab macam Esa tu dia je pelik lah pula nak translate apa Esa tu kan. So tu just nak explain mana datang ni lah. So dalam konteks ayat yang macam ni normal je orang Arab gunakan Tapi menyatakan satu-satu benda tu ahad tak pernah diguna orang lah. Sebab dia macam tak make sense dulu kan. Tapi tiba-tiba Al-Quran guna untuk refer kepada Allah. Nak kata uniknya satu itulah. Ada satu yang amat unik So tu just ni salah satu contoh salah satu contoh di mana okey, bagi kita kalau kita belajar Arab dan kita biasa dengan Quran, kita akan ingat ayat Al-Quran ni ayat Arab biasa. Macam saya biasa anggap ayat Quran ni macam ayat normal lah. Tapi bagi orang Arab biasa, ayat Quran ni banyak yang tak normal. Faham ke macam tu? Dia bukan penggunaan yang biasa. Dia punya grammar, dia punya apa pun, dia macam orang akan nampak. Sebab tu pemuisi, bukan puisi, orang buat apa? Poet ni sajak. Sajak. Poem sajak kan. Tapi poet ni orang yang mendeklamasi sajak tu kan. Poet tu penyajak ke apa tak tahu. Syair. Penyair. Penyair kata-kata. Sebab tu orang-orang yang amat hebat penyair di zaman tu, dia bila dengar Quran dia tahu ini tak ada orang yang boleh create macam ni kan. Dia amat luar biasa. Kalau kita macam apa masalah, biasalah kita baca dari kecil ayat dia macam tu kan. So sebab tu bila kita belajar macam nak kata the miracle of Quran from linguistic perspective, kita baru akan di-explain benda-benda tu lah. Anyway, dulu masa saya pergi Perancis masa buat PhD, kat surau tu banyak baca-baca Arab. Masa bulan tak ingatlah bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan, tapi masa adalah sekejap tu dia ajak makan sekali. Masa tarawih ke macam tu lah, dia ajak makan, jom ada orang buka makanan ni. Lepas tu kata tak apa dah makan. Tapi sebab dia ajak tu dalam bahasa Arab, ta'al. Lepas tu saya pun jawab bahasa macam broken lah, tapi guna bahasa Arab yang kita belajar yang biasa guna dalam Quran punya kan. Lepas tu dia fusah. Faham? Biasa dengar fusah tu bahasa Arab Quraisy yang standard tu lah. Sebab orang Arab dia tak bercakap bahasa fusah. Dia bercakap bahasa pasar. Dia cakap bahasa pasar. So bahasa dia agak lain Anyway, sebab tu kalau ikut pesanan Imam Syafi'i pun, ni quite interesting Imam Syafi'i tu orang Arab dan dia pesan kepada orang Arab, tapi kerisauan dia ialah orang Arab tak reti cakap bahasa Arab fusah. Faham tak? Bahasa Arab Quran. Sebab kalau orang Arab sendiri yang kehidupan dia membesar dengan bahasa Arab pasar, kadang-kadang bahasa Arab Quran tu pun pelik, dia tak familiar lah. Dia macam kalau yang membesar dengan slang kalau kita ni susah nak jumpa kot. Ada ke orang yang slang tak tahu Kelantan ke Terengganu, tapi biasa orang tahu bahasa baku tu kan. Tapi ni kalau orang yang langsung soalannya ni macam dia tak pernah dengar bahasa baku tu, so orang cakap KL tu dia tak faham apa. So macam tu Anyway, dan kemudiannya ada satu perkataan lagi yang ni lah, as-samad tu yang kita cakap tadi dalam konteks nak explain dia jadi panjang as-samad tu apa in short, kalau kita kata apa implikasi perkataan as-samad, Allahus samad, maksudnya in short dia menjelaskan bahawa Allah perlukan sesiapa tak?
Tak ada. Dan siapa yang perlukan Allah? Semua. Macam itulah dia susah dalam bahasa kita apa perkataannya macam tu kan? Tak ada. So dia begitu Now ni kita sebab dari segi flow ni tak ingat dah flow dia macam mana buat slide ni. Tapi nama surah ni kita dah mention tadi So dia adalah ikhlas dari segi akidah. Now dalam perbincangan kita ada perbincangan ke yang nak buat pasal ni? Okey, dalam konteks syirik dalam konteks syirik. So ikhlas kita tu lawannya syirik. Apa isu ada tak tahu isu-isu syirik kita ni? Untuk ni nak membumikan lah dari segi perlakuan kita, dari segi amalan kita, ada ke benda yang kita kena jaga dalam kalau kita tadabbur bab ini? Kita tak ada dah. Okey, kalau orang pergi minta ke kubur, ni agak obvious kan. Yang ni tahulah, maknanya kalau orang okey, apa beza okey, kalau orang kata macam ni itu kubur Tok Wali tu kan, jom kita pergi doa kat situ. Itu syirik ke tak? Kita doa ke minta doa? Minta doa macam mana pula? Doa macam mana? Minta doa macam mana? Macam ni yang maksudnya kalau nampak Tok Wali tu kita doa untuk dia. Tu yang maksudnya. Oh, kalau kita doa untuk dia, okey ke tak okey? Kita doakan untuk dia. Doakan baik lah. Okey, yang tak okey apa? Kita minta dia doa. Walaupun dah mati kan. So ni kita minta dengan dia kan. Okey, so tu clear Kalau guna khidmat bomoh, ada masalah tak? No masalah. Sebab apa? Sebab kita minta selain Allah. Okey, so kalau pergi jumpa doktor? Tu usaha kita. Usaha. Saya pun usaha juga. So dia satu ialah apa i'tikad tu lah, dan satu cara dia ada dua isu kan. Satu isu kepercayaan, satu isu cara tu adakah memang secara langsung terkait dengan isu akidah lah. Okey, isu akidah ni, isu kepercayaan ni, dulu pernah sembang dengan Ustaz Alias lah. Kalau kenal Ustaz Alias, dah berumur dah. Tapi dia okey, pernah dengar kan orang baca ayat Quran ataupun baca Yasin untuk ke air? Contohnya letak botol kat tengah, baca Quran kan. Ada masalah tak? Tak ada ke? Tak ada kan Tak adalah, sebab Nabi SAW pun pernah buat begitu. Maksudnya bila kita kata macam, kadang-kadang bahasa kita macam tawar dan sebagainya, dia macam mau kepada kita mengharap dengan berkat ayat Quran tu dan air tu je penawar. Now, perbuatan tu sendiri tak ada masalah. Cumanya Ustaz Alias kata kadang-kadang sebab dia ustaz yang ramai orang respect lah. So bila contohnya anak-anak orang-orang nak SPM ke apa, so datang jumpa ustaz, boleh tak tawar air ni? Okey. So dia kata biasanya dia risau satu benda. Dia tak risau, maknanya kalau dia ambil, dia baca Quran, dia bagi balik, tak ada masalah. Tapi yang dia takut risau isu orang kita ni ialah kalau tiba-tiba menjadi. Faham ke menjadi tu? Maksudnya tiba-tiba nampak ni, dan dia takut orang tu jadi percaya macam kalau apa-apa minta dengan ustaz ni. Faham ke? Tiba-tiba keyakinan dia tu jadi macam bukan pasal ayat Quran tu, tapi pasal ustaz tu. So yang tu dia risau. Dia kata macam walaupun amal asalnya okey, tapi kita punya kefahaman ni kadang-kadang menyebabkan so dia macam ni. Okey, pernah tengok, tahu tak sekarang ni, tak tahu lagi ada horoskop tahu? Horoskop yang pernah ni. So dulu kadang-kadang ada setengah-setengah surat khabar ada benda tu Ada masalah untuk kita. Okey, boleh tak kita percaya benda tu? Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak baca boleh lah, percaya jangan. Baca boleh, percaya jangan. Okey, dia punya isu dekat, okey, secara umum betul lah tu kan, baca apa masalah, tapi percaya tak boleh. Tapi dia punya bahaya kalau kita baca, tiba-tiba Allah nak uji lah. Kalau nak uji, Allah bagi menjadi sebiji-sebiji. Faham kan? Dan kita akan start betul juga. Faham kan?
So dekat situ yang isu penjagaan akidah tu. Sebab tu macam balik pada contoh tadi Ustaz Ilyas kata, bila ada orang minta dengan dia je, dia kata boleh, tapi jom kita buat sama-sama. So bila kita buat sama-sama, maknanya baca Quran sama-sama dan letak di tengah. So dia nak elak supaya orang kaitkan dengan dia. Faham? Sebab kalau kita baca sama, kita sama-sama lah baca. So apa-apa pun bacaan tadi bukan bagi ustaz tu memang makom apa-apalah kan kalau percaya dan sebagainya. So itu isu apa kata, nak kata penjagaan akidah ni kadang-kadang dia amat halus lah. Bukan macam kita baca horoskop tadi kan. Kadang kita kata, alah apa salahnya baca, tapi kita takut diuji lah. Kita takut diuji. Kalau kita baca tak menjadi, memang tak teruji. Tapi kalau 2-3 hari baca asyik jadi je, oh betul juga, yang tu yang bahaya tu kan. So nak jaga biasanya elakkan terus lah. Sebab tu dia ada amalan-amalan yang macam kalau kita kata bomoh dan sebagainya, setengah orang kata macam mana kalau bomoh tu baca Quran apa kan. Tapi dia isu bahayanya kalau menjadi apa, tu yang risau so begitulah. Untuk benda dunia, untuk benda ni macam ubat dan sebagainya, itu usaha juga. Tapi betul lah usaha tu, tapi again iktikad tu still kena jaga kan. Iktikad kena jaga. Sebab kalau macam dah sampai macam keyakinan tu dah terus benda ni lah kan, benda ni lah sebenarnya yang so itu pun perlu dijaga. Walaupun kita faham dunia ni Allah telah tetapkan berjalan atas sunatullah. Faham sunatullah, maknanya hukum alam dia begitu. So kita kena ambil sunatullah tu, tapi kepercayaan tu still Allah boleh macam mana Allah boleh sahaja buat benda selain daripada sunatullah. Allah boleh macam ubah macam Nabi Ibrahim dia campak dalam api, sunatullahnya patutnya terbakar tapi tak terbakar dan sebagainya. So keyakinan dan pengharapan kita setia kepada Allah lah kan. Anyway, itu dari segi akidah contoh lain itulah, pembincangan tak banyak sebab kita cakap kita sekarang ni alhamdulillah lah tak banyak sangat tak tahulah kalau cerita-cerita tahyul ni ada lagi ke isu-isu. Baru tadi apa kan, ni mungkin bukan akidah pasal Allah sangat lah, tapi dah alang-alang tu. Pagi tadi kebetulan dengarlah radio Zayan. Datuk ada, sebab dia ada isu orang call yang cakap pasal roh, macam dia kata parent dia dah meninggal, tapi roh orang ni akan datang pada bulan Ramadan. Macam tu lah, tak ingat lah dia punya ni. Dan masa raya dia akan balik kan. So timbullah perbincangan tu. Dan orang kata betul ke ni kan. Dan adalah ustaz tu betul kan, dia kata itu mana ada okey, kalau cakap macam ni, sebab sebelum ni saya pernah tanya student macam ni, percaya hantu tak? Hantu ni ada tak? Ada ke hantu? Ataupun kalau kita jin ada tak? okey, syaitan jin. Sebab hantu ni kadang-kadang orang setengah-setengah bayangkan syaitan jin, tapi setengah orang membayangkan roh. So ada cerita-cerita yang macam hantu tu roh yang datang balik kan, roh yang tak puas hati ke kan. Tapi bagi orang yang cakap roh, boleh percaya tak? Sebab adakah orang Islam boleh percaya, contohnya dah lepas mati malaikat maut dah ambil lah tu, jap aku tak puas hati dengan orang tu, aku nak pergi jalan-jalan kan, macam dia macam bercanggah lah dengan apa yang kita sedia tahu. Roh ni kan dia akan kena tanya dia apa-apalah, dia sama ada dia azab ke apa kan. So tiba-tiba dia boleh bersia-sia ini dia macam pelik lah kan. Itu satu. So bagi orang Islam yang masih ada kepercayaan roh tu ni satu benda lah. Tapi kalau jin dengan syaitan, dia menimbulkan ketakutan tak? Kalau orang katakan hantu takut hantu kan, tapi kalau syaitan dengan jin, dia sepatut trigger ketakutan tak? Saya tak tahu, saya tak pernah nampak kan. tak nampak. Jadi kalau kawan saya dia pernah nampak kan, tapi dia tak takut pula. Dia kan di hijab dia boleh buka, tapi dah tutup dah kot. Dia tak takut tu sebab rupanya tak menakutkan lah? Bukan, dia macam in shock, tapi dia tak ada lari ke apa. Macam seorang benda tu hilang. Dari segi kalau secara umumnya, kalau sekeliling-keliling kita ni agaknya ada syaitan tak? Ataupun ada jin tak?
Syaitan tak ada kot. Tak ada lah Ramadan ni. Oh, ni sebab Ramadan. Secara umum lah, secara umum kan. Sebab nak kata macam syaitan bisik tu kita tak lari pula kan. So biasanya sebab dia rupa kan kau dan cerita tu. Anyway, itu isu-isu akidah, tak apalah. Tapi dalam surah ni more kepada akidah terhadap Allah tu lah. So kalau ada yang masih percaya pelik-pelik terhadap Allah, dia disucikanlah dengan 4 ayat tu. Now, alang-alang dah tema ikhlas tu, so saya biasanya kadang-kadang extend perbincangan kepada ikhlas niat lah. Ikhlas niat ni. Walaupun ni dah bukan directly berkait dengan surah ni dah. Dia more kepada tema ikhlas tu, kita just extend kepada perbincangan lain yang alang-alang dah masuk topik itu. Okay. Okay, dalam konteks ni tadi kata ikhlas tu buat tanpa harap balasan Yang tu yang biasa orang translate. Kalau saya bagi 2 definisi, satu buat benda tanpa harap balasan, satu buat benda kerana Allah. Yang mana yang lebih dekat dengan ikhlas, konsep ikhlas? Ke dua-dua sekali? Ke kerana Allah lah kan. kerana Allah. So yang mengharap balasan tu? Rasa campur Ke dia kena lah. dua-dua sekali? Dia kena dua-dua sekali. Dua sekali. Okey. Sebab ada orang cakap kalau saya mengharapkan balasan syurga, ke dia kena tak mengharapkan balasan tu balasan dunia? Mafhum dia? Ke harap syurga pun tak cukup ikhlas tu? Memang kita perlukan syurga ni. Sebab takkan nak masuk neraka kan? Okay, so itu yang nak ni kan. Okay, lagi satu Ni saya pernah dengar tak orang kata macam ni? Ke tak pernah dengar? Pernah lihat dalam TV. So ikhlas apa yang dia maksudkan? Kerana Saya Allah pernah dengar ni, saya pernah terdengar lah orang sembang kat sebelah. Tak tahu kenapa saya ni kalau makan kat kafe aku kena cuci dengan orang sembang kan. Tapi kebetulan dia sembang lah tu, awak, saya ikhlas sukakan awak ni kan. Nak tersedak pun dia. Tapi apakah ikhlas yang dia maksudkan tu? Adakah kerana Allah? Yang dia betul-betul suka kan. Maknanya tak tipu lah macam tu Okay. Tapi dia bukan, for sure bukan maksud yang kita maksudkan kan, yang Islam kata ikhlas tu. Sebab kalau orang yang ikhlas kerana Allah, dia sepatutnya buat macam mana? Kan? Now, dalam konteks kita cakap tadi intention tu satu dan cara tu satu Okay, kalau ni saya buat satu perbincangan ni Kalau kita ada 2 pilihan, contoh lah, kita ada 2 pilihan, ada tak tanda-tanda yang kita boleh evaluate diri sendiri? Ni kita cakap pasal diri kita lah, kita bukan nak tengok orang kan. Kita ada 2 pilihan, kita ada pilihan A, kita ada pilihan B. Lepas tu kita buat pilihan. Macam mana kita nak tengok petanda kita buat pilihan tu dengan ikhlas? Faham soalan? Ada tanda-tanda tak macam cara kita buat pilihan? Ada contoh tak? Contoh Okay. Kalau kita duduk dalam kelas, cikgu mengajar kat depan, lepas tu ada benda yang kita tak faham, cikgu cerita tak faham apa cikgu cakap kan, tak faham lah apa yang sedang berlaku tu, tak faham. So katalah kita ada 2 pilihan. Satu, kita nak angkat tangan, cikgu tak faham, boleh ulang balik ke apa-apa lah, boleh terangkan balik. Satu, tak apa lah, tak payah tanya sebab apa-apa lah, tak payah tanya. Tu 2 pilihan lah contoh. Ada yang kita boleh tengok tak macam mana kalau ikhlas kita buat apa sebenarnya? Kalau kita ikhlas dalam keadaan tu, kita pilih pilihan yang mana? Dan kita kena tahulah apa yang kita tak tahu tu. Okay, so kita akan tanya. Okay, kenapa? Atas alasan apa kata yang tu kalau ikhlas kita buat yang tu? Macam mana boleh fikir macam tu? Kita kena atas sebab kita tak tahu, ilmu kita perlukan lah. Maknanya kita sepatutnya nak tahu dan kita sepatutnya kena tahulah. Alright. So dia punya soalan sebenarnya ialah, kalau in other words,
Allah nak kita buat yang mana, betul tak? Maknanya antara dua pilihan tu, macam Allah nak aku tanya ke tak? Allah, dan tanya tu untuk apa? Untuk dapat kefahaman tu kan, untuk dapat ilmu tu. So kalau tak tanya tak tahulah. So maksudnya dalam konteks tu, banyak persoalan yang kita sebab tanya based on keyakinan dan kefahaman kita, Allah nak aku faham benda ni ke tak? Macam tu kan. Dan kalau mestilah Allah nak aku faham, takkan Allah nak biar aku pilih tak faham. So aku kena tanya. So boleh faham ke konsep tu? Maksudnya kita akan evaluate benda tu based on apa yang kita yakin Allah nak kita buat lah. Dan kalau logik tak, kalau ada possible tak untuk orang kata macam saya tak tanya tapi saya ikhlas kerana Allah dalam keadaan tu. Macam contohnya Allah macam ni kalau kita tahu pilihan yang tu yang Allah nak bertanya, possible tak untuk orang yang tak bertanya dan still ikhlas? Oh, tak lah. Secara umumnya tak lah kan. Macam mana pula, macam awak Allah nak awak pergi sana, tapi awak boleh kata saya buat sini kerana Allah. Dia macam tak masuk akal lah kan. Dia macam tak make sense So secara umum saya rasa itu konsep yang nak kena pegang lah kan bila kita ni. So dia akan berpijak atas kefahaman lah. So kalau kita tak faham Allah nak kita buat apa, for sure kita pun tak tahu. Macam sebab tu jadi ada ajaran sesat. Ajaran sesat tu ialah, faham kan, ada orang ikhlas tapi dia sesat. Maknanya dia actually ingat inilah yang dari Allah. Faham ke? Itu yang namanya sesat. Faham. Dia macam contohnya ada setengah orang Kristian yang dia ingat betul-betul betul lah anak Tuhan lah apa semua tu. So dia ikhlas tapi kefahaman salah. So itu pun bahaya. So sebab tu kefahaman tu kena ada. Tapi once kita faham, sebenarnya kita still ada cabaran untuk memilih. Now, so saya pernah share benda ni lah dalam konteks kelas. Saya kata macam kalau betul awak ikhlas, awak kena tanya lah. Okay. Dan saya berani cakap, kalau awak tak tanya, confirm awak tak ikhlas. So semua student macam tu hati kan, apa pula cakap saya tak ikhlas. Dan saya tanya lah, okay, biasanya kalau kita tak tanya, okay, biasanya orang tak tanya dalam kelas sebab apa? Kenapa orang tak angkat tangan? Sebab paling utama biasanya orang macam buat endah, diorang biarkan je lah. Oh tu jenis malas belajar. Lagi perasan tak ramai orang yang jenis malu? Malu segar ni kan. Now, kalau kita buat decision kerana malu, maknanya kerana ego atau nafsu kan. Nafsu yang tak nak malu dan sebagainya. So dekat situ kita perasan Allah nak kita buat benda, nafsu kita nak kita buat satu benda lain. Kalau kita menangkan malu tu, nafsu lah, susah lah kita nak claim kerana Allah kan. So senang cerita macam tu lah. Of course saya tak nak cerita lah dalam konteks pahala, dosa ke benda, tapi nak katanya untuk ikhlas dan kena mampu untuk buat keputusan yang begitulah. So itu satu. So dalam konteks tadi kalau kita cakap ni, kalau betul dia ikhlas, dia buat apa? Kalau betul lah aku yelah, dia ikhlas suka tu kan, dia cara yang sepatutnya apa? Maksudnya Allah ni dia buat apa? Kalau kita cakap macam tu, kahwin je. Kahwin tu dengan caranya lah, maknanya meminang ke apa-apa lah yang tu kan. Sebab ada juga saya nak kahwin sebab tu saya nak ngorat ni kan. So nak kata dengan satu caranya. Keduanya dia ada jadi macam ni. Sebab ni dah masuk topik ni sebab rasanya umur macam antum ni, topik ni dah topik yang real Dia akan jadi dua benda. Satu cara kahwin dan cara nak kahwin tu lah. Kedua, orang yang kita suka atau minat ataupun nak kahwin tu pun dia akan jadi kriteria yang Allah nak betul tak? Sebab kalau kita saya nak kahwin ni kerana Allah, lepas tu pilih orang tak bertudung, dia macam dia ada pelik lah guys tu, faham tak? Macam kenapa pula ni? Kalau kena Allah mestilah nak, yang Nabi kata pilih yang beragama apa semua kan. So begitu So benda ni just dibuat contoh sebab dalam seluruh kehidupan kita akan banyak kita diuji dengan pilihan-pilihan. Contoh kalau kita nak grad antum semua dah ada bank simpanan masing-masing ke? Ada. Ada tak benda contohnya kalau kita ikhlas sepatutnya kita pilih akaun yang macam mana? Ada ataupun logiknya? Tahu ke ada konvensional, ada akaun Islamik apa semua tu? Ada. So dia macam tak kalau orang yang masih pilih
akaun yang tak syariah, dia ada isu macam adakah kita buat pilihan tu kerana Allah, macam tu lah kan. Faham? So benda tu yang kita nak bawa bila kita bincang pasal ikhlas ni lah. Now, satu topik yang lebih tinggi sikit. Okay, biasanya hadis. Okay, apa dalil yang paling famous kalau kita cakap pasal ikhlas? Yang semua rasa dekat sekolah biasa orang sebut apa ni? Kita tahu. Tak ada idea. Hadis, biasa orang kata hadis pertama. Kau tak kena hafal hadis pertama. Hadis 40 hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Ke tak ada. Oh, innamal a'malu binniyat, tahu. Innamal a'malu binniyat. Itu biasa hadis yang paling orang kaitkan dengan ikhlas kan. Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tu hadis panjang pasal niat lah, niat pasal innamal a'malu binniyat. Family hadis tak? First tu yang awal tu innamal a'malu binniyat. Tapi yang last tak pernah dengar langsung ke pernah juga dengar tukang? Saya tak pernah rasa. Oh, tak pernah. Alright. Okay, sebab nak bincang kat sini dia benar-benar kena tahu konteks hadis tu. Tak paste pula full hadis. Tapi kalau macam tu lah, kalau dia terjemah secara laju innamal a'malu binniyat, semua amalan tu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah Rasul, siapa yang hijrah kerana Allah Rasul ataupun hijrah kepada Allah Rasul, maka dia hijrah kepada Allah Rasul lah. Wa man kanat hijratuhu li dunya, tapi sebenarnya siapa yang ni dibahaskan balik siapa yang hijrah kerana dunia, dia dapat dunia sajalah, yusibah awim ru'atin, siapa yang hijrah kerana wanita, yang kedua dia akan kahwin dengan perempuan tu je lah. Fa hijratuhu ila ma hajarallah, maka hijrah seseorang tu berdasarkan apa yang dia hijrah, kenapa tu lah. Bila kita cakap niat tu kenapa, latar belakang hadis tu sebab ada orang, sebab Nabi dan para sahabat berhijrah, tapi rupa-rupanya ada orang hijrah niat dia bukan semata-mata kerana Rasul, tapi sebab ada perempuan yang dia suka kat sana. Tu cerita hadis ni lah. Now yang cerita hadis ni sebenarnya, kalau faham hadis tu, dia agak heavy. Sebab apa tau? Sebab hijrah ni adalah amal yang boleh bayang tak? Hijrah ni susah. Maksudnya jalan tu dah susah. Kedua, tinggalkan kampung kita kepada tempat yang kita tak ada. Kita bukan ada rumah kat situ, bukan ada RNR yang tak ada, Airbnb ke hotel, dia tak ada. Dia macam kita pergi tempat baru dan kita tak tahu nasib Dan kerja yang susah macam tu pun tiba-tiba datang hadis ni kata boleh jadi sia-sia je. Kalau kau pergi ni sebab perempuan ataupun sebab dunia, itu je lah kau dapat. Tak dapatlah pahala tu. Faham? So dia jadi macam perbincangan yang lebih heavy daripada yang biasa kita cakap niat. Sebab kita niat ni bukanlah kerja yang berat pun. Tapi nak katanya, kalau kerja yang sehebat tu pun, maknanya sama-sama dengan Nabi hijrah, tapi kalau niat lari, sia-sia. So kat situ kita memang kena jagalah dalam konteks. Alhamdulillah bulan Ramadan ni biasanya amalan bertambah. Tapi dia punya point, tapi niat tu jaga. Sebab takut niat tu lari, rupanya kau dapat lapar tu je lah. Kau dapat, bukan, itu maksud di situ So harapnya tak ada lagi tu, ataupun tarawih ke apa tu, harapnya tidak lari niat kita. Now, so antara benda-benda yang mungkin real lebih dekat dengan kita tu, yang ni dia sebut tadi kalau kita tak faham, so far dalam kehidupan sekarang semasa student ni dah mengamalkan ni tak? Dan kau tak faham dia tanya. Ada sebenarnya tu. Okay, alhamdulillah. So benda ni biasanya saya amat concern sebab kat universiti ramai je yang macam ni. Saya tahu dia tak faham sebab bila bagi kuis semua tak dapat jawab. Tapi tanya ada soalan tak? Semua senyap. So macam maknanya itulah yang lagi best. Kadang-kadang kelas saya bagi buat tugas lah, kena kira-kira kan. Kalau saya pusing ni biasanya nak tengok siapa yang tak dapat, siapa yang struggle tu nak tolong lah. Boleh agak tak suruh buat apa? Biasanya semua tutup tau. Suruh Suruh. Dah tu kata macam, saya nak tolong pun kau tak nak So macam mana kan? So itulah dia. Kenapa kita sorok? Malu. Itu masalah dia kan. Boleh faham tak? Kalau kita ikhlas, kita akan buang benda tu. Adakah Allah nak kita lagi kita sorok, lagilah tak dibetulkan, betul tak? Lagilah kita kekal dengan kejahilan tu kan. So itulah benda yang kita kena faham. Biasanya sebab orang cakap pasal ikhlas ni, dia seolah macam just
Ikhlaskan niat. Faham kan? Orang cakap macam tu je. Tapi dia tak perasan amalan dia tu masih menunjukkan dia decide, dia apa? Dia buat keputusan untuk buat benda tu tak berdasarkan Allah nak apa kan. So itu yang kita kena improve lah. Kedua, adakah kalau kita belajar kita ambil nota ke tak? Kalau kita Ada. Especially orang yang memang, kalau yang semua dia dengar dia melekat kat otak tu, tak apalah, alhamdulillah kan. Tapi kebanyakan kita ni, kalau kita jenis lupa apa semua, kita ambil nota kan. Kalau saya tanya soalan, selama tadabbur ni ada ambil nota? Oh, selama tanya. Tak ada. So kenapa? Tak perlu ke? Tak perasan? Saya fikir boleh recap dekat YouTube tu. Oh, okay. So ada nota yang begitu kan. Tapi tu just more kepada benda yang kita kena fikirlah maksudnya ke depan. Walaupun saya tak katalah sesi ni saja kan, tapi nak katanya macam dia melatih kita untuk berfikir, ya Allah nak yang terbaiknya macam mana dan sebagainya lah. So kalau contohnya orang yang pergi datang majlis ilmu, datang usrah, datang kelas, berlenggang je, dia akan ada dia sebenarnya dia macam cara dia fikir tu sebenarnya perlu dibetulkan lah. Itu of course macam cakap tadi lah, walaupun saya faham juga zaman sekarang ni ada banyak teknologi yang membantu lah. Setengah tu dia record, setengah tu nota pun dalam phone dan sebagainya. Any which way, tapi persoalan asas dia yang tu lah. Now, kalau kita ikhlas kerana Allah SWT, kita akan membiasakan tadabbur Quran tak? Ini antara soalan juga lah. Ke tak ada kaitan? Betul lah. Kat mana? Kenapa? Allah nak supaya kita faham lah apa yang ada dalam isi Quran semua tu. Alright. So itu harapnya beyond sesi-sesi kita ni, harapnya menjadi satu rutin lah. Diharapkan begitu, InsyaAllah. Ni just soalan-soalan sebenarnya yang terkait dengan kita. Sebenarnya banyak lagi. Termasuk tu lah benda yang berhadapan yang kita, okay, tak tahulah. Kalau kita pilih kursus ni agak dah jadi high level lah. Ada isu tak? Sebab ni semua dah lepas SPM kan. Ada ke isu macam, kalau kita ikhlas patutnya kita pilih kursus apa-apa? Ke tak ada kaitan? Saya pun tak pasti macam tu. Kalau ikhlas ambil kursus tu. Kursus apa? Kursus agama? Kursus apa? Kursus yang diperlukan umat? Lebih kurang macam tu lah. Okay. So far bercita-cita nak ambil bidang apa? Saya ada ambil bidang syariah. Dengan accounting pun ada juga. Di kampus kan. Oh tu selection lah? Oh, syariah pun ada, accounting pun ada. Interesting. Okay. Maknanya mana-mana pun macam dua benda berbeza je? Dia kalau yang accounting tu dia perbankan Islam lah. Oh, syariah tu usul fiqah macam tu. Ya, itu accounting Ke bukan, dia bukan ekonomi Dia sebenarnya kalau tajuk dia ekonomi lah. Sebab accounting ni agak spesifik kan. Saya ekonomi ni dia besar lagi. Accounting tu more kepada ialah business apa? Nombor buku, accounting. Alright, interesting. Ada anyway, so dalam konteks tu lah, tapi itu perbincangan yang agak yang besar lah dalam konteks apa yang diperlukan sebab masih banyak kebanyakan nak kata apa bidang boleh dikatakan masih fardu kifayah yang diperlukan oleh umat keseluruhan sebenarnya. Tetapi ada bidang-bidang yang agak crucial lah. Crucial tu maknanya dia lebih diperlukan dan sebagainya. Sebagai orang yang mampu, memang elok juga diconsider benda yang diperlukan tu wallahu alam. So itu antara benda lah. Of course, hopefully, contohnya benda-benda yang ke depan ni dalam konteks, biasanya isu pergaulan satu benda biasanya orang membesar ni dia teruji isu aurat apa semua tu. Kalau tak tahu lah dalam konteks yang kalau lepasan sekolah segala macam ni mungkin dah biasa kan. Isu duit satu benda lah. Kat mana kita simpan tu satu, dari mana yang kita nak dapat duit tu pun satu benda. Adakah pilihan kita syar'i dan sebagainya. Itu antara benda lah. Tapi lagi satu dalam exam ni pun quite interesting kat UIA dah lah. Kat UIA tu satulah namanya Universiti Islam. Exam bulan puasa, masa tu pun mesti meniru kan. Kita kata ya Allah. So
Itulah, by right sepatutnya agak clear lah sepatutnya apa kan. Tetapi bila kita diuji, kadang-kadang bila ada pilihan tu, kadang-kadang tekanan yang lagi satu tu yang menyebabkan kita salah buat pilihan lah. So harapnya kita menjagalah diri kita supaya kita dapat buat pilihan betul, insyaAllah. Okay, itu insyaAllah untuk malam ni, surah Al-Ikhlas. Dan juga off track sedikit berkenaan dengan pembincangan ikhlas dari segi niat dari segi niat dan amalan. Sebenarnya dalam konteks ni banyak je hadis yang berkenaan dengan macam Allah ganjarkan berdasarkan niat kan. Tapi dia kefahaman niat tu niat intention tau, bukan niat lafaz niat. Faham ke? Intention tu macam ya aku nak, contohnya aku nak contohnya macam ya aku nak bangun qiyam esok. Itu intention. Bukan bukan lafaz niat. Faham kan? Lafaz niat tu macam di mulut lah kan? Di mulut ataupun di hati, tapi dilafazkan kan. Sebab orang kata macam oh senang je, niat je kan. Dia bukan niat yang macam kita faham tu. Dia sebenarnya macam memang kita nak sebab kan ada hadis yang macam siapa yang memang nak, yang macam berniat untuk bangun qiyam tapi dia tak terbangun, dia akan dapat pahala contohnya gitu. Tapi dia jadi macam dia jadi tak make sense kalau orang kata macam dia lafaz niat tapi usaha tu tak nampak lah macam nak ke tak ni, jam pun tak set. Macam so bila kita niat tu dalam bahasa tu ialah intention tu lah. Bila nak confirm lah, contohnya oh aku nak bangun ni kan, dah set jam apa semua tapi tak terbangun juga, InsyaAllah dapatlah pahala tu kan, sebab intention. Dia bukan macam mudah-mudah niat je, niat macam oh saja aku. Niat dia. So itu salah kefahaman bila kita cakap niat tu apa kan. Niat tu hati kita nak apa hati kita nak apa. So itu yang penting lah. So wallahu alam. Sebab tu bila kita kata contoh kan kita study ni niat kerana Allah, apa yang dia maksudkan? So ada orang kata oh okay, aku study macam dia macam soalannya lafazkan something lah. Kalau orang yang betul-betul study kerana Allah, ada beza tak dengan study sekadar sebab ada orang buat soalan macam ni lah. Dia kata macam kita tengah study kan, contohlah kita tengah study contohnya dia kata esok exam betul, kita study kan, datang orang tanya kau study kenapa aku study kerana Allah. Kau tahu tak exam esok cancel. Okay, dia berhenti. Dia kata kalau nak test tu, kalau dia berhenti, oh tak jadi dia berhenti lah. Kau kerana exam ke kerana Allah ni kan. Faham dia orang buat contoh macam tu. So macam tu, kalau kerana Allah, dia kenapa pula nak berhenti juga kan. Allah masih ada kan. So maksudnya confirm lah kalau kena exam. So itu contoh membayangkan reason kita buat lah. Reason kita buat. Dan biasanya dalam konteks macam contoh tadi kalau kita nak masuk ekonomi Islam, syariah apa semua ni, orang yang study just untuk lulus exam, dia akan study untuk exam tu lah Tapi kalau orang yang contohlah dia punya niat untuk menyumbang kepada sistem ekonomi kita, kena apa-apalah Islamik punya ni, dia walaupun ada benda yang tak masuk exam tapi dia rasa perlu untuk benda tu, for sure dia akan study juga. Faham ke? So itu akan membezakan lah. Itu akan membezakan termasuk juga benda-benda yang bila kita kata kita belajar secara umum. Contohnya macam kita kata kita tadabbur, kita baca tafsir yang tak masuk silibus. Kalau seolahnya macam dia ditinggalkan sebab dia tak ada dalam silibus. So maksudnya itu nak kata macam betul ke kerana Allah ni, sebab kerana Allah for sure benda tak termasuk silibus, tak masuk exam, tapi still kita tahu penting. Cara kita, keseriusan kita samalah. So that's point to ponder lah sebenarnya. Sejauh mana kita betul intention tu kan, ke just memang purely cakap mulut je lah kerana Allah tu kan. Ataupun boleh faham ke kalau kita tepek last macam apa kalau something yang kita buat niat kerana something, niat tu yang menyebabkan kita pergi sana. Tapi kalau kita dah pergi sana, memang nak pergi sana pun, dah tu kita tepek, kita tampaklah kerana Allah tu kemudian. Faham ke? So kalau perasan ada shopping mall yang kalau kita pergi surau dia, kita akan rasa macam surau ni last minute dia dah siap macam baru. Sekejap, surau nak letak mana faham tak? Dia letak surau tu macam kat ceruk mana, parking ceruk mana kan. Yang tu kita niat kerana Allah tu tak boleh jadi itu. Dia agak obvious lah, macam tepek je kerana Allah. Tapi kalau kerana Allah tu betul, dia akan jadi center tau.
Oh. Faham? Macam kalau orang buat bandar, contohnya ada bandar Melayu yang buat, kebanyakan kat Malaysia ni agak okey lah. Bandar ke apa, dia kan ada masjid tu center kan. Macam tu lah. So kebanyakan universiti macam UIA, UTM kan masjid tu center kan. So maknanya kita tahu dari awal, bukan macam dah siap universiti tu, masjid letak mana kat belakang. So itu nak kata itu kan niat asal kan. So bila kita kata kita studykan Allah semuanya tu, sepatutnya jadi center lah, dan benda-benda yang penting tu kita akan tahu benda tu penting. Wallahu a'lam. Okay lah, insyaAllah esok kita akan, esok ke kita akan sambung lah, kalau ikut ni esok, surah Al-Masad insyaAllah. Itu pun akan ada serta kaitan-kaitan sedikit dengan hari ni insyaAllah. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, insyaAllah. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.